أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف الأستاذ جوهري اليمن. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita dalam kitab Bimbingan Penghayatan dan Kesempurnaan Solat yang dikarang oleh Ustaz Johari Yaman. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 310. Bismillahirrahmanirrahim. Solat di awal waktu kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Salat di awal waktu. Apabila kita dah selesai di dalam perbahasan waktu-waktu salat, waktu solat yang lima. Baik. Solat di awal waktu. Apabila masuk sahaja waktu solat, setiap orang Islam, iaitu Muslim, wajib melaksanakan solat. Maksudnya, dengan masuknya waktu solat, sama ada solat zuhur, asar, wajib, maghrib, isyak atau subuh, maka hukum salat ketika itu adalah wajib. Dan masuknya waktu salatnya adalah syarat sah salat. Syarat kepada sahnya salat. Baik. Dan hukum apabila telah masuknya waktu salat, maka salat yang lima waktu itu hukumnya jadi wajib untuk kita tunaikan. Tuntutan wajib ini berterusan sehingga tamatnya waktu sesuatu salat yang telah kita maklumi bahawa setiap salat itu ada sempadan waktunya. Namun begitu, kita dianjurkan supaya bersegera menunaikan salat apabila telah masuk waktunya, kerana dengan bersegera itu merupakan pemeliharaan terhadap salat. Ini maknanya apa? Kita bersegera menunaikan salat ini apabila telah masuk waktu, dengan makna salat pada waktu fadilah, salat pada waktu yang afdal. Kita ada bahas sebelum ni kan, tentang setiap waktu solat ni dia ada waktu-waktu dia sendiri. Dalam contohnya kita kata waktu solat subuh ataupun apa-apa jenis solat lah,
Kita kata dalam solat zuhur misalnya, solat zuhur lah, kita ambil solat zuhur. Dalam solat zuhur ni dia ada lebih kurang 6 waktu ataupun 7 waktu. Sebahagian kitab dia kata 6, sebahagian kitab dia kata 7 waktu dalam waktu zuhur sahaja. Jadi dalam waktu zuhur ni, waktu yang pertama dipanggil waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu fadilah ni waktu apa? Waktu fadilah ini adalah waktu yang mana afdal ataupun kita kata seorang yang solat di waktu fadilah dikatakan dia solat di awal waktu. Dia solat di awal waktu. Jadi waktu fadilah ni macam mana waktu dia? Nak dikatakan waktu fadilah, iaitu satu orang yang apabila telah masuknya satu solat tu, apabila telah masuknya waktu solat zuhur tu, maka kita kata masa lebih kurang dalam 15 minit untuk dia bersiap. Masuknya waktu zuhur, kemudian 15 minit untuk dia bersiap, dan 20 minit untuk solat zuhur. Maknanya apa? Kita kata 35 minit pada awal waktu zuhur itu dipanggil sebagai waktu fadilah. 35 minit. Maknanya kalau seseorang itu solat pada waktu tersebut dalam kadar 35 minit itu, maka dia dikira sebagai orang yang solat di awal waktu. Takbiratul ula tu lain pula, takbir setelah daripada takbir imam tu lain pula ceritanya. Yang ni kita bahas sekarang tentang waktu yang dikatakan dia solat di awal waktu tu bila? Maknanya solat di awal waktu itu 35 minit selepas masuknya waktu solat, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar ataupun pahala yang betul-betul sempurna, kerana dia dikira telah solat di awal waktu. Lebih kurang 35 minit. Baik. Yang kedua, waktu yang kedua itu dipanggil sebagai waktu ikhtiar. Waktu yang kedua itu dipanggil sebagai waktu ikhtiar. Itu dia. Waktu ikhtiar ni apa dia? Waktu ikhtiar ni pandangan para ulama mengatakan dia adalah, kita kata, turunnya sedikit keafdalan dia kalau kita solat waktu itu. Maknanya pahala dia berkurang sikit lah. Dia tak dapat macam mana orang solat di awal waktu. Dia dipanggil waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni macam mana kita nak kira? Kata para ulama, kita baca dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, dalam kitab yang lain, dikatakan waktu ikhtiar itu adalah setelah 35 minit. Setelah 35 minit, ambil masa 15 minit untuk dia bersuci, dan solat lagi 20 minit. Maknanya apa? 35 minit yang kedua. Boleh faham? 35 minit yang kedua itu dipanggil sebagai waktu ikhtiar. Ini pandangan yang pertama, pandangan yang pertama untuk mengatakan waktu ikhtiar. Pandangan yang kedua mengatakan waktu ikhtiar itu berhenti
Jadi kalau katakan bermula tu selepas 35 minit daripada waktu fadilah. Berhenti dia bila? Berhenti dia pada pertengahan daripada masa solat. Apa maknanya? Contoh, saya beri contoh. Solat Zuhur. Ini kita genap dalam masa dia. Contoh pukul 1 masuk solat Zuhur. Kemudian asar tu masuk pukul 4. Ini contoh. Jadi dia berakhir di pertengahan waktu. Mana 1 sampai 4 tu ada 4 jam kan. Maknanya apa? Masuk sahaja pukul 3, berhentilah waktu fadilah, waktu ikhtiar. Boleh faham? Ini pandangan kedua. Kan? Mana ini contohlah, pukul 1 Zuhur taklah masuk pukul 1. Pukul 1.20 lah kan. Ini kita pukul 1 ni sebagai nak bagi mudah faham lah. Maknanya pukul 1 sampai pukul 2 itu dikira 1 jam. Pukul 2 sampai pukul 3 ini kira 2 jam lah. Maknanya dah pertengahan lah. Jadi pertengahan inilah berhentinya waktu ikhtiar. Boleh faham? Itu dia. Dia kena kira lah. Baik. Itu adalah waktu yang kedua. Ini semua solat ada. Setiap solat ada. Macam mana kita nak kira kita ni solat di awal waktu tu macam mana? Ni kiraan ni. Walaupun mungkin kita masuk pada imam tu rakaat keempat sekalipun, tapi kita masuk tu masih lagi dalam lingkungan 35 minit, maka dikira kita salat di awal waktu. Boleh faham kat sini tak? Baik. Yang ketiga, waktu yang ketiga dipanggil waktul jawaz. Waktu ikhtiar tadi tu, ikhtiar ni maknanya waktu pilihan. Waktu kita pilih. Makna pilihan ni apa dia? Dia tak dapat selesaikan solat itu pada awal waktu, jadi dia pilih untuk solat setelah daripada awal waktu. Itu dimaksudkan sebagai waktu ikhtiar. Boleh faham tak? Itu dia. Pahala dia kurang sikit. Baik. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, iaitulah waktul jawaz. Jawaznya beliau waktu harus solat. Waktu untuk dia bukanlah apa harus solat tu maknanya solat tu hukum dia harus tak? Solat tu wajib lah. Tapi di sudut waktu tu, di sudut waktu tu harus untuk dia solat yang wajib. Baik. Jadi waktu solat ni apa dia? Waktu solat ni apa dia? Waktu solat lah. Waktu jawaz ni apa dia? Iaitu kita kata dia ada pada 3 jenis solat. Jadi pada 3 jenis solat. Waktu solat-solat yang lain tak ada. Ada 2 lagi solat tak ada. Okey. Maknanya apa dia? Waktu harus ini iaitu kita kata setelah daripada waktu ikhtiar. Setelah daripada waktu ikhtiar sampailah kepada waktu yang cukup untuk solat. Macam mana tu? Dia gini. Baik. Kita kata waktu yang cukup untuk solat tu dengan mana apa? Dia kalau dia bersuci 15 minit, solat 20 minit kan? Maknanya 35 minit. Waktu harus ni macam mana? Waktu harus ni kalau kita ambil pendapat pertama tadi, 35 minit dikira awal waktu. 35 minit yang kedua dikira waktu ikhtiar. Okey.
setelah daripada 35 minit yang kedua, sampailah kepada waktu yang ada baki lagi 35 minit. Boleh faham? Untuk habis solat. Saya ambil contoh senang kan. Pukul 1 sampai 1.35 itu dikira sebagai awal waktu. Ambil 1.30 lah, senang lah. 35 payah tak kira kan. Nah, ataupun kita 35 tak apa juga boleh. 1 sampai 1.35 dikira awal waktu. Ataupun 1 sampai 1.30 dikira awal waktu. Okey. Kemudian 1.30 ataupun 1.35 tu sampailah kepada 25 minit. Kan? 2.10. Sampailah kepada 2.10 itu dikira waktu ikhtiar. Boleh faham? Okey. Sampai 2.10 dikira waktu ikhtiar. 2.10 dia nak masuk asal keempat kan? 2.10 sampailah kepada 3.5 bukan. Sampailah kepada pukul 3.25 aja. 3.25 sebelum asar. Sebelum asar kita ambil pukul 4 lah contoh kan? 3.25. Dia 3.25. Sampailah pukul 3.25. Dia faham? 2.10 sampai 3.25 maka itu dikira sebagai apa? Waktu harus. Maknanya pahala dia lagi kurang. Pahala dia lagi kurang. Itu dia. Itu kalau pendapat pertama kan? Itu dia. Kalau pendapat kedua tadi, iaitu kita kata apa, dia ambil pertengahan kan? Waktu yang dikatakan sebagai waktu fadilah, waktu apa namanya? Yang kedua tu apa tadi? Ikhtiar tu, ya, dia ambil daripada pertengahan. Maknanya dia sampai kepada pertengahan, maknanya sampai 2.59. Kan? Sampai 2.59. Jadi 2.59 tu sampailah kepada 3.25. Itu dikira waktu harus. Boleh faham? Jadi kalau pendapat kedua. Jadi waktu harus ni pahala dia lagi kurang. Baik. Itu berapa waktu tadi? 3 waktu kan? Baik. Kemudian waktu yang keempat. Itu dipanggil waktu karahah. Waktul karahah. Ataupun kita kata waktu makruh. Waktu makruh. Itu dia, waktu makruh. Waktu makruh ni bila? Waktu makruh ni kalau dia ada betul-betul, dia solat betul-betul 35 minit sebelum habis waktu solat. Itu waktu makruh. Maknanya apa? Pahalanya lagi kuat. Lagi kuat. Ini waktu makruh. Itu dia. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima dipanggil waktu haram. Waktu apa? Waktu haram. Waktu haram ni apa dia? Bukanlah kita kata solat tu haram dibuat kan? Tapi solat dibuat pada waktu tu yang jadi haram. Solat tu wajib. Baik. Waktu haram ni apa dia? Iaitu waktu yang mana kalau dia solat pada masa tu, maka rakaat yang seterusnya akan terkeluar kepada waktu yang lain. Boleh faham? Contoh dia solat zuhur, 2 rakaat dalam waktu zuhur, 2 rakaat lagi waktu asar. Itu dipanggil waktu haram.
Waktu haram ni pahala dia Allah Akbar. Dia seolah-olah kata para ulama seperti dia sekadar menyelesaikan yang fardu tanpa pahala. Maknanya nanti di akhirat dia dikira telah selesaikan fardu tapi tak ada pahala. Itu dia. Itu waktu apa? Waktu haram. Itu waktu yang kelima. Teruskan, tak ada masalah. Daripada hadis Nabi SAW, man adraka raka'ah faqad adraka as-salah, kan? Itu satu lagi ada hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari juga, mana Nabi SAW apa namanya bersabda kepada satu orang sahabat yang bersolat, kemudian rakaat yang seterusnya itu masuk pada waktu yang lain, maka dia teruskan solat, dikira dia solat juga, cuma tak dikira qada lah, tak dikira qada. Jangan pula dia berhenti masuk waktu solat dia berhenti tu, tak boleh lah. Dikira dia telah solat, dikira sah solat. Baik, itu waktu yang kelima. Kemudian yang keenam dipanggil waktu al-jam'i, waktu jamak. Tapi ini kita kata apa? Dia hanya pada kes tertentu. Dia bukan untuk semua kes. Dia bukan untuk setiap waktu dengan maksud dia memang mesti ada, tak. Dia hanya pada orang yang ada beberapa kes. Contoh waktu jamak ni apa dia? Ataupun sebahagian ulama panggil sebagai waktu darurah. Waktu apa? Waktu darurah. Baik. Waktu jamak ataupun waktu darurah ini maknanya apa dia? Contoh. Bagi orang yang berhenti haid, dia berhenti haid pada kita kata waktu yang pertama. Pada waktu yang pertama dia berhenti haid. Waktu yang pertama ni maknanya waktu solat zuhur ataupun maghrib. Zuhur ataupun maghrib itu dikira waktu pertama lah kalau dalam bab jamak, kan? Baik. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia sempat untuk berhenti haid itu 5 minit sebelum habis zuhur. Tapi nak mandi apa semua lagi tak dapat lah, kan? Tak sempat. Maka ketika tersebut dia wajib qada zuhur. Ini dipanggil waktu darurat ataupun waktu jamak, waktu yang dia boleh apa? Dikira dia boleh himpunkan balik lah solat tu. Itu maksudnya. Mana nanti waktu asar dia boleh himpunkan lah balik zuhur. Ini bukan jamak musafir, kan? Ini perbahasan tentang apa? Beberapa kes. Jamak musafir pun boleh lah, termasuklah juga dalam perbahasan ni. Cuma kita tak bahas sekarang sebab jamak musafir tu perbahasan dia lain pula. Baik. Boleh faham, kan? Maknanya 5 minit sebelum habisnya waktu zuhur, dia tak sempat nak bersuci, tak sempat nak mandi wajib, maka dia kena qada salat tersebut kerana dia sudah berada dalam waktu tersebut. Baik. Ataupun satu orang yang mana dia telah berhenti haid dia pada waktu kedua. Waktu kedua ni apa dia? Asar ataupun isya. Asar ataupun apa? Ataupun isya. Sekiranya seorang itu dia berhenti, dia datang haid, kan? Dia berhenti haidnya pada waktu asar. Maka wajib dia qadakan zuhur dan asar itu adaan tunai. Maka seolah-olah dikira dia menghimpunkanlah itu bagi jamak tu. Tapi hakikatnya bukanlah jamak macam jamak musafir itu lain. Seolah-olah dikira nanti waktu asar, kalaulah dia himpunkan dua solat tu, maknanya zuhur tu qada,
asar itu tunai, maka dikira seolah-olah dia menghimpunkan solat. Gitulah. Boleh faham kat sini tak? Dan bukan sekadar kita kata bagi orang yang haid, bahkan orang yang berhenti nifas, lepas dia mengandung, ada bersalin, kemudian keluarnya darah nifas, sekurang-kurang darah nifas itu, kata para ulama, lahzah, iaitu sesaat keluar. Ataupun kalau dalam bahasa kita kitab Jawi lama dipanggil seperludah. Nah, ada kira ludah sekali lah gitu. Nah, ini kalau bahasa kitab Jawi lama lah. Kalau kita ikutkan lahzah ini dengan makna apa? Sesaat. Itu kalau nifas. Paling lama nifas berapa lama? Paling lama untuk dihukumi sebagai nifas adalah 60 hari. 60 hari. Kebiasaan nifas itu antara 30 hingga 40 hari. Itu kebiasaan nifas. Makna kata, andai dia menyalahi kebiasaan, kita kata mungkin dia keluar lebih daripada 40 hari, 45 hari sampai 50 hari, ni darah apa? Tetap darah nifas. Tetap darah nifas. Kerana dia punya yang paling lama dihukumi sebagai darah nifas itu adalah 60 hari. Nah, ada beza dengan haid. Haid paling kurang untuk dihukumi haid adalah 24 jam. Sama ada 24 jam itu terputus-putus atau bersambung. Itu kalau haid. Paling lama dihukumi haid itu adalah kalau dia keluar selama 15 hari. Ya. Lepas daripada tu masuk hari ke-16 dikira apa? Istihadah. Sama juga dengan nifas. Kalau keluar juga 60, keluar masuk 61 hari, keluar lagi, dikira istihadah nifas. Nah, cuma perbahasan dia perlu lagi didetailkan. Sebab kalau kita baca, kalau kita mengaji dalam kitab-kitab berkaitan dengan haid, belum tentu belum tentu untuk kita menghukumi lepas 15 hari itu adalah istihadah. Belum tentu lagi. Tapi itu perbahasan yang lebih panjang lah. Baik. Cuma kita tak bahas banyak lepas kat sini lah, sebab ni bab solat. Dia bukan bab haid. Kalau bab haid ni dia perlu berkitab yang khusus. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nifas dia berhenti waktu Isya, maka wajib dia qada waktu Maghrib. Kena faham? Dia termasuklah haid, termasuklah nifas, termasuklah dia ni pingsan, termasuklah dia ni kita kata gila ke dan sebagainya. Dia gila tu sebelum masuk waktu zuhur dia gila, kan? Sebelum masuk waktu solat zuhur sampailah asar baru dia sedar, maka dia kena qada zuhur dan tunaikan asar. Itu dia. Gila sekejap ke? Mana? Gila sekejap ke? Gila sekejap. Kalau gila sekejap, contohnya zuhur. Dia gila waktu zuhur 10 minit. Kenalah qada zuhur. Kenalah buat zuhur, kan? Ataupun dia tak solat zuhur, masuk solat zuhur, dia tak solat zuhur pun, sampailah 10 minit sebelum habis zuhur baru gila. Contoh, kan? Habis zuhur, elok balik. Adakah dia wajib qada zuhur? Wajib qada zuhur. Ini masalahnya kalau apa? Sebelum zuhur dia gila, masuk asar baru sedar. Adakah zuhur tu wajib qada ataupun tidak? Maka hukumnya wajib qada. Wajib qada. Baik. Itu dia. Berapa waktu tadi tu? 6 waktu. Ada sebahagian ulama letakkan 7 waktu. Tapi itu dikhilafkanlah. Dia kebanyakannya adalah 6 waktu sahaja. Kebanyakannya adalah 6 waktu sahaja. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dan ada sebahagian lagi yang menambahkan sampai pada 9 waktu, ada yang kata 8 waktu macam-macam. Tapi kita ambil 6 waktu ni lah paling mudah. 6. Dia kalau untuk jamak pula, untuk jamak takdim dan sebagainya, itu dipanggil waktu apa? Waktu uzur. Itu lain cerita pula lah. Itu perbahasan yang lebih lanjut. Baik. Selesai kat situ. Kita nak tahu solat di awal waktu tu bila. Selesai kat situ nak? Baik. Namun begitu, kita dianjurkan supaya bersegera menunaikan salat apabila telah masuk waktunya. Kerana dengan bersegera itu merupakan pemeliharaan terhadap salat. Orang yang bersegera dalam menunaikan salat akan memperolehi pahala yang besar sebagai balasan daripada Allah kepada hamba yang mencintainya dan terburu-buru mencari keredaannya. Maknanya di sini kita kata dia dah tahulah bilakah waktu yang disebut sebagai awal waktu itu. Dan kita kata bagi orang yang dia dapat solat di awal waktu, iaitu waktu fadilah tersebut, maka dia dikira telah mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan sebahagian ulama mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan dia mendapatkan pahala solat yang sempurna. Secara mudahnya kita kata 100% lah, insya-Allah. Kalau waktu kedua, waktu ikhtiar tu mungkin dalam 90% di Makkah. Itulah mungkin lepas daripada tu lama sikit, jauh sikit, mungkin 80%. Itulah. Baik. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih menjelaskan, Ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Baik. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, amal ibadat yang lebih utama ialah mengerjakan salat di awal waktunya. Dia macam mana nak tahu awal waktu ni? Dalil-dalil yang kita bahaskan tadi itu sebenarnya diajar oleh Sayyiduna Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis riwayat Imam Tirmidzi juga. Yang mana Sayyidina Jibril alaihi salam dia ajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi SAW. Setelah Isra dan Mi'raj, bukan Nabi SAW terus salat 5 waktu, tak. Setelah daripada itu didatangkan malaikat Jibril untuk ajar pada Nabi SAW salat bagi umat Muhammad SAW macam mana caranya, dan diajarkan kepada Nabi SAW tentang waktu-waktu salat. Itu dia. Maka Nabi SAW salat dengan Sayyidina Jibril selama 2 hari. Mula daripada Zuhur, kemudian Asar, kemudian Maghrib, Isya, kemudian subuh esoknya, Zuhur balik, Asar balik, Maghrib, Isya, subuh esok tu satu lagi, kemudian selesai. Baik. Daripada situlah datang hadis riwayat Tirmidzi, banyak lagi lah. Baik. Ini dia bagi sikit sahaja. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalul waqti ridwanullahi wa akhirahu afwullahi wa innal 'abda la yusalla as-salata wa lam yukhrijha 'an waqtiha walama fatahu min awwalil waqti khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Salat pada awal waktunya akan mendapat redha Allah.
Ya, Allah redha. Dan pada akhir waktunya akan mendapatkan keampunannya. Macam mana ni? Waktu makruh pula tu dapat ampun. Kalau kita baca gitu saja habis lah kan. Berkata para ulama dalam membahaskan hadis ni, iaitu dia solat di akhir waktu tu sebab lupa solat ataupun uzur syarak. Uzur syarak ni macam tadilah, mungkin dia habis haid pada waktu yang kita kata mungkin 40 minit sebelum habis waktu, dia pun mandi dan sebagainya, ada lagi 15 minit dia tetap juga salat, maka orang sebegini mendapat ampunan Allah Ta'ala. Ini maknanya, bukan kita kata dapat ampunan ni solat di akhir waktu lah. Jangan solat di tengah waktu. Kacau. Ya. Dia tidur. Tak payah dia tidur, dia tinggal sikit ni kan. Dia orang dapat ampun. Kira macam mana tu? Tidur ni pula ada beberapa hukum. Dalam bab tidur ada beberapa hukum. Ada tidur yang hukumnya haram, ada tidur yang hukumnya makruh, ada tidur yang hukumnya harus. Ini dalam bab solat lah. Tidur yang kait dengan solat. Baik, kita ambil tidur yang hukumnya haram dulu. Tidur yang hukumnya haram itu macam mana? Iaitu bila telah masuk waktu solat. Contohnya dah masuk waktu zuhur, kemudian dia pun fikir tak apalah, nanti solat lah. Dia pun tidur dulu. Maka tidur di situ hukumnya haram. Sebab apa? Ada sebab dia. Yang pertama, sebab bila masuk waktu dia dah wajib solat. Yang pertama, tak kira lah nak solat bila-bila, yang penting dalam waktu tu dia dah wajib solat. Yang pertama. Yang kedua, tidurnya dia kalau bukan kerana kita dah tahu penat ataupun penat yang teramat sehingga kalau solat tu mesti akan mabuk ataupun hilang khusyuk, gitulah. Tidur dia tu bukan sebab tu. Tidur dia rehat sikit je lah, sakit sikit-sikit je, gitu. Dia kalau tidur yang kita kata apa, penat sikit-sikit je, bukan yang penat yang menyebabkan kalau tak dapat tidak, mesti tidur juga ni dulu. Maka ketika tersebut tidurnya itu dikira tidur yang haram. Yang pertama tadi apa? Selepas masuk waktu. Yang kedua, kerana dia pun tanpa kita kata apa, penat yang dia tidur tu bukan kerana terlalu penat. Baik. Yang ketiga, sebab apa jadi haram? Kerana tidur dia tak ada usaha untuk bangun. Maknanya sebelum tidur tu dia kena ada usaha untuk bangun. Apa usaha untuk bangun? Beritahu pada isteri dia ataupun suami dia kejut pukul berapa nanti, ataupun set jam. Kalau dia tak buat macam tu, dia terus tidur saja, maka hukumnya jadi haram. Tidur tersebut hukumnya haram. Sebab apa? 3 perkara tadi lah. Yang pertama, tidurnya setelah masuk waktu. Yang keduanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidurnya itu bukan kerana terlalu penat. Terlalu penat ni kita kata boleh menyebabkan hilang khusyuk dalam solat, sehingga nak bangun pada solat tu pun mungkin tersenguk-senguk. Itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidurnya itu tanpa usaha untuk bangun.
dalam waktu. Maka tidur dia tadi hukumnya haram walaupun dia dapat bangun dalam waktu. Contohnya Zuhur masuk 1.20, dia pun tidur. Dia pun tidur tanpa ada usaha untuk bangun, maknanya tak set alarm dan sebagainya. Kemudian dia tidur tu pun saja je lah, nantilah nak solat gitu. Dan dia dapat bangun pukul berapa? Pukul 3.30 dapat bangun. Walaupun dia dapat bangun pukul 3.30, tidur tadi tu hukum tidur tadi tu haram. Tu kena faham tu. Ini yang pertama. Yang kedua makruh tidur. Makruh tidur. Makruh tidur tu macam mana kita nak kata makruh tidur? Iaitu kalau dia tidur tu, yang pertama setelah masuk waktu. Kemudian dia tidur tu pula bukan kerana terlalu penat, maknanya tak terlalu penat. Tak terlalu penat, saja nak tidur, ataupun mungkin dia penat sikit dia, saya nak tidur lah. Yang ketiga, dia ada usaha. Maknanya apa? Dia ada suruh orang untuk kejut dia. Tu dia. Tidur ni hukumnya makruh. Dia tak haram, tapi tidur ni hukumnya apa? Makruh. Sebab apa makruh tadi? Sebab dia tak terlalu penat. Walaupun dia dah usaha, maka hukum tidur tadi apa? Makruh. Cuma makruh ni kita kata apa? Kalau kita buat tak dapat dosa, tapi kalau kita tinggal dapat pahala. Baik. Itu yang kedua. Hukum tidur yang ketiga, hukumnya harus. Hukum harus. Macam mana nak dikatakan harus? Itu kalau dia tidur setelah masuk waktu. Tidur dia tu sebab penat yang teramat sangat, maknanya dah tak boleh nak diri lah. Kan, kaki habis, semua sakit habis dah ni. Penat sangat. Dan yang ketiga, dia ada usaha untuk bangun, maka hukumnya jadi harus tidur. Tak ada masalah. Boleh faham tak? Walaupun mungkin dia bangun tu setelah habis waktu, mungkin yang nak kejut dia pun tidur juga. Itu dia. Ataupun mungkin jam tu dia tak dengar. Kan? Dia dah letak lah 5 kali bunyi jam, 5 kita tak dengar. Contoh. Maka ketika tersebut, walaupun begitu, walaupun dia dah suruh, dia dah ada usaha, walaupun dia dah letak jam dan sebagainya, tapi tidur dia tadi itu tetap juga dihukumkan sebagai harus. Walaupun dia bangun tu pada waktu yang waktu yang seterusnya. Boleh faham tak? Hukum tidurnya adalah harus. Kalau tidur dia tu sebelum masuk waktu, sebelum masuk waktu ni sebelum zuhur, sebelum pukul 12, dia tidur tu bangun tengok maghrib dah, contohnya. Kan? Zuhur dia tak solat, asar pun tak solat, maka menurut pendapat ulama kita dikira tak berdosa dia. Kerana apa? Tidur dia sebelum dia diwajibkan solat. Ada faham? Sebab kalau tidur waktu dah masuk waktu zuhur, waktu tu dia dah wajib solat. Tapi kalau tidur dia sebelum masuk waktu, tak diwajibkan lagi solat.
Tapi kita kata teruk lah kan, tidur zuhur sampai asar, maghrib tak baru bangun, contohnya. Tidak berhenti. Ini contoh. Baik, itulah hukum tidur yang berkait dengan apa? Yang berkait dengan solat. Nah, baik. Mana tadi? Kita sambung mana tadi? Tadi sudah. Yang bawah sekali kan? Baik. Solat pada awal waktunya akan mendapat keredaan Allah, dan pada akhir waktunya akan mendapat keampunannya Allah. Ini disebabkan dia lupa ataupun dia tertidur. Yang kita kata tadi lah, tertidur yang macam mana tu, ataupun kita kata disebabkan dia ni baru terangkat perkara-perkara yang menghalang dia solat, seperti haid, baru terangkat haidnya dan sebagainya. Maka orang sebelum rupa dia solat juga walaupun di akhir waktu, maka dia mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bab lupa ni pun ada perbahasan hukum. Ada lupa yang haram, panjang pula dan itu dia. Secara mudah adalah kita kata ringkasnya, dalam bab lupa ni, satu orang tu mungkin dia lupa kerana perkara harus atau perkara sunat atau perkara wajib, maka tak berdosa kalau dia mengakhirkan solat. Maknanya kita kata dia lupa itu sebab perkara yang wajib. Mungkin dia terpaksa selamatkan nyawa orang sampai dia terlupa ketika tersebut. Ini contohlah nak menyelamatkan nyawa itu wajib. Maka ketika tersebut, kalau dia tengok-tengok asar masuk ke 4 contohnya, dia baru teringat pukul 3.50 di akhir waktu lagi, maka dia termasuk di kalangan mereka yang diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini terlupa sebab apa? Terlupa kerana perkara yang wajib, terlupa kerana perkara yang harus, perkara yang sunat. Misalnya apa? Dia sibuk hafaz Quran, belajar madrasah contohlah kan. Dia sibuk ni kita buat misal je, takkanlah madrasah tak bunyi azan kan. Ini buat misal, buat contoh je. Ataupun dia sibuk dengan solat sunat, dia sibuk dengan baca Quran dan sebagainya. Sibuk-sibuknya tu hingga lupa kata tak solat zuhur lagi. 3.50 baru perasan, kata tadi tak solat zuhur lagi. Maka ketika tersebut dia solat zuhur, dia termasuk orang yang dapat pengampunan. Ini yang dimaafkan, ini tak ada masalah. Ini lupa yang dibolehkan. Bukan lupa itu dibolehkan, kena lupa bukan. Maknanya lupa yang dibolehkan, ni dan dimaafkanlah maknanya. Kemudian lupa kerana perkara yang harus. Perkara yang harus ni apa? Contohnya apa? Mungkin kerana kerja, dia sibuk dengan kerja dia, kerja ofis, kerja pejabat dan sebagainya, perkara harus. Maka ketika tersebut dia sibuk, akhirnya baru teringat, tadi tak solat zuhur lagi. Maka ketika tersebut dia termasuk dalam golongan yang dimaafkan juga. Lupa yang dimaafkan. Tapi lupa yang haram itu macam mana? Lupa dia itu kerana apa? Kerana dia sibuk dengan benda haram. Dia sibuk dengan benda haram. Misalnya apa? Lupa kerana apa? Dia sibuk berjudi masa tu. Dia sibuk berjudi ke, sibuk nombor ekor dan sebagainya. Tengok Allah tak sembahyang zuhur tadi, beriman lagi. Dia sibuk dengan benda haram. Maka ketika tersebut, lupa ni tu bukan lupa yang termasuk dalam golongan, bukan lupa yang dimaafkan. Lupa dia tu haram hukum dia. Tu dia. Cuma saya lupa nak beritahu tadi, ketiga-tiga tadi tu, lupa yang dikatakan lupa disebabkan perkara wajib, lupa disebabkan perkara sunat, lupa disebabkan perkara harus,
lupa-lupa tersebut itu termasuk dalam golongan yang dimaafkan sekiranya setelah masuk waktu solat diazam untuk solat. Betul? Contoh masuk waktu zuhur, dia tengok, oh zuhur ni tak apalah, nak habis